bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah bagi seseorang yang memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan. Jadi bulan lepas kita dah tengok orang-orang yang tanggung anak, ya, membesarkan anak perempuan bukan satu perkara yang mudah. Yang ini pula dalam hadis yang ini disebutkan yang menanggung adik-beradik, akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat, kurnia, inayah, penjagaan, taufik dan hidayah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai umat Islam, yang sepatutnya kita syukuri pada apa yang dikurniakan Allah Ta'ala. Dapat kita berkumpul di rumah Allah, beriktikaf di dalamnya, menunggu masuknya waktu salat fardu Jumaat, waktu untuk kita kerjakan bahagian daripada syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat Islam. Salat fardu Jumaat yang didirikan, kita berkumpul seminggu sekali untuk menunaikan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suka untuk saya peringatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, ya, untuk kita sama-sama merebut peluang-peluang ibadah, pahala-pahala, ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak AJK Masjid pun tengah tarik orang duduk penuhkan soft-soft di hadapan. Rugi tuan-tuan, datang awal duduk belakang, rugi sangat. Sebab ini yang depan-depan ni softnya, pahalanya besar unta. Makin ke belakang makin tinggal biji sawi saja. Tinggal telur, ada daging unta, ada daging lembu, ada ayam. Ya, lagi ke belakang tinggal telur ayam saja. Ataupun besar burung saja, kecil. Jadi kita sepatutnya rebutlah peluang-peluang yang baik ini. Dah dapat datang awal, buat apa ambil yang hujung-hujung. Kan orang-orang yang datang lambat, dia tak ada pilihan untuk dia mendapatkan ganjaran yang besar. Kita yang dah datang awal dapat duduk di depan, dapat maksimalkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rebut peluang-peluang ini, penuhkan dahulu soft-soft yang ada di hadapan. Dalam keadaan kita pun masih belum boleh rapat soft lagi, ya, tapi soft belum boleh rapat, tapi yang depan kita boleh penuhkan. Maka penuhkan terlebih dahulu, bagi memudahkan juga untuk sahabat-sahabat kita yang lain yang akan hadir, ya, bersama-sama kita mengerjakan solat fardu Jumaat, di samping mendengar tausiah, peringatan, khutbah yang akan disampaikan oleh Tok Khatib sebentar sahaja lagi. Tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedia maklum negara kita sedang diuji dengan pelbagai keadaan. Di tempat kita juga ada saudara-saudara kita yang diuji dengan macam-macam jenis musibah. Ya, jadi kalau kita biasa duduk di dengan
motivator ataupun ketika mana kita berada pada kursus-kursus team building dan sebagainya, antara perkara yang diucapkan oleh mereka yang bagi saya konsepnya baik, konsepnya bagus, iaitu adalah masalah sepatutnya dilihat sebagai peluang. Masalah perlu dilihat sebagai peluang. Dan kita pada hari ini melihat masalah yang berlaku mungkin sahaja berlaku pada diri kita sendiri dan mungkin juga berlaku pada orang sekeliling kita. Namun sejauh mana kita dapat manfaatkan ataupun kita tukarkan sesuatu yang disebut sebagai masalah dengan kita melihat sisi ataupun sudut pandang yang mengisi kekosongan-kekosongan ataupun gap yang ada, yang mana akhirnya daripada masalah itu dapat ditukar menjadi peluang. Dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah Ta'ala jadikan hidup kita ni bersosial. Kita tak hidup seorang-seorang lah. Adanya orang-orang lain yang bersama dengan kita. Ada ahli keluarga kita, ada orang kampung kita, orang taman kita, ada kawan-kawan sekerja dengan kita, ada yang duduk satu negeri dengan kita, satu daerah dengan kita. Apa sahajalah orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan berada di sekeliling kita, sebenarnya untuk kita saling melengkapi di antara satu sama lain, untuk kita saling mengkhidmati di antara satu sama lain. Orang yang taat, orang yang takwa, orang yang ikut perintah Allah bukanlah sekadar ibadah peribadi semata-mata. Kita hadir semayang pada hari ini menunaikan tanggungjawab kita untuk kewajipan salat Jumaat. Itu kewajipan tertentu kepada individu lelaki yang sudah baligh daripada kalangan umat Islam, yang dah cukup umur, wajib dia hadir semayang Jumaat. Kalau tak hadir semayang Jumaat, berdosa dia. Melainkan orang-orang yang diberi rukhsah lah, musafir ke apa ke, itu cerita lain lah. Orang yang wajib hadir Jumaat, dia pun hadir ke salat Jumaat untuk menunaikan ibadah kewajipan dia kepada Khalik, kepada Allah. Tapi hidup kita bukanlah dipenuhi dengan ibadah kepada Allah Ta'ala sahaja semata-mata. Kata almarhum Syekhna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, orang saleh itu, orang yang tunai perintah Allah itu adalah orang yang man adda haqqallah wa haqqal makhluk. Dia tunaikan hak Allah dan dia tunaikan juga hak makhluk. Jadi tak cukup seseorang itu dianggap saleh ataupun menunaikan perintah Allah apabila yang dia jaga hanya ibadah dia, ibadah khusus pada Allah sahaja, tanpa dia mempedulikan khidmat dia kepada makhluk Allah yang juga Allah cipta. Makhluk Allah yang lain-lain ni semua Allah cipta lah, bukan Allah cipta kita seorang saja. Manusia lain lambak-lambak lagi keliling kita yang Allah Ta'ala cipta itu. Jadi orang saleh itu adalah orang yang tunaikan hak Allah dan hak makhluk. Dan apa yang makhluk sepatut dapat adalah kasih sayang, khidmat, bantuan daripada makhluk yang lain. Maka kita dapati adanya hadis-hadis yang mengaitkan. Allah Ta'ala letakkan syarat, Nabi SAW sebutkan kaitan di antara ibadah kita dengan Allah dan juga khidmat kita kepada makhluk. Contoh hadis, kita ni lahir ke dunia ni dengan sebab mak ayah kita, maka kita ada pasal ada mak ayah kita. Jadi lahirnya kita perlu khidmat kepada ibu dan bapa. Maka Nabi SAW mengatakan ridallah fi ridal walidain. Redha Allah itu hanya dapat dicapai dengan redha daripada ibu bapa. Maknanya terkait. Kalau khidmat kita kepada mak ayah kita tak bagus, mak ayah kita tidak redha, maka di situ akan ada efek juga pada redha Allah Ta'ala kepada kita. Maka adanya kaitan di antara khidmat kita kepada makhluk dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita hidup di atas dunia ini tidaklah mementingkan diri sendiri sahaja. Ya, bahkan kita memikirkan apa yang kita dapat buat khidmat bakti kita kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Maka begitu kata pakar-pakar motivasi. Ya, masalah sepatutnya dilihat sebagai satu peluang. Kekosongan, gap itu perlu dilihat sebagai satu perkara yang patut kita isi, patut kita rebut untuk memaksimalkan pahala-pahala yang patut kita capai lah. Dan pemilik pahala itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berurusan dengan khidmat kita dengan makhluk, tapi sebenarnya hakikatnya kita sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kerana antara perkara yang disebut mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min. Nabi SAW kata itu memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang beriman. Orang kena musibah, tak ada yang gembira, tak ada yang seronok. Rumah tenggelam, harta hancur, kereta total loss, saudara mara meninggal dunia, sakit, yang bedridden sampai tenggelam. Ya, kita dapat tengok satu persatu keadaan saudara-saudara kita di sekeliling kita yang ditimpa musibah. Paling kurang ada rasa sensitif dalam hati kita, belas ihsan, kesian. Bukannya kita melihat tu, tak apalah, rumah aku tak kena, rumah dia yang kena. Kawasan aku tak tenggelam pun, kawasan dia. Jadi ketidakpedulian itu merupakan satu bahagian daripada tercabutnya rahmat daripada dalam hati kita. Di mana belas ihsan kita kepada saudara-saudara kita, yang mana sepatutnya kita sebagai sesama kaum muslimin itu memandang dia sebagai satu peluang. Apa yang aku dapat khidmat dikala kaum muslimin ditimpa dengan musibah dan kesusahan. Maka kita lihat masalah-masalah itu sebagai satu peluang. Dia tidak menjadi satu titik tolak kepada permusuhan yang lebih mendalam. Tuding jari di antara satu sama lain itu takkan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita cari ruang-ruang, gap-gap yang boleh kita isi untuk melihat peluang dalam masalah, maka di situ sebenarnya ruang kita untuk khidmat kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memasukkan kegembiraan ke dalam hati kaum muslimin, dan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok saja berita-berita yang keluar. Tuan-tuan tengok macam mana adanya orang-orang yang cari inisiatif. Ya, dia cari inisiatif. Saya bukan orang senang, saya duduk jauh. Contoh, daripada Johor kawan tu datang naik Viva, bawa bot pamangin aja dibawa satu. Ya, datang, dia tengok saya bantu apa saya boleh bantu je lah. Kan? Apa yang dia boleh, dia melihat peluang itu, dan akhirnya dapat menyelamatkan nyawa. Subhanallah. Walaupun mungkin dia datang dengan RM50 kan, abang Viva kita. Datang dengan RM50 saja, 3 hari makan roti. RM20 beli minyak, buat isi minyak bot, RM30 lagi buat makan. Tolong selamatkan nyawa orang. Subhanallah. Terhutang budi orang tu sebab masih hidup dia, asbab daripada orang tadi mengambil kesempatan khidmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia ada. Kan bukan kita cerita benda yang besar-besar. Kan bukan cerita benda yang besar-besar. Kita tengok satu ketika dahulu, sebab SOP lah, kan, sebab SOP saudara-saudara kita daripada yang bukan warga negara lah, maknanya tak dapat masuk ke dalam masjid. Bila berlaku musibah macam ni, construction di sebelah masjid, ya, sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, Bangladesh apa semua, hak tolong bersihkan kapet masjid. Mereka bantu apa yang boleh. Bukan senang tuan-tuan, masjid besar ni, kapet semua dah terangkat. Tempat saya kerja dulu di Seksyen 13 Shah Alam, habis kena angkut kapet. Ya, ada di PJ, di Kelang Lama, sama juga. Construction sebelah datang tolong cuci masjid. Tak apalah, waktu semayang kami tak dapat masuk. Ya, tapi kesian siapa nak urus kapet, berapa puluh ribu dibantu, tolong angkat. Atas dasar apa? Khidmat umat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kita fikir lagi, apa kesusahan orang? Kesusahan orang yang kita dapat bantu untuk kita tolong. Ada sahabat kita fikir, ni orang-orang yang sangkut banjir, elektrik tak ada 3-4 hari. Ya, perhubungan mereka putus. Ada orang yang tengok peluang, dia bawa genset, dia bawa generator. Bawa tujuan apa? Generator dengan apa tu? Extension plug. Mari saya datang khidmat dengan generator ni, cas handphone masing-masing. Dah berapa hari putus hubungan, susah nak mesej ke saudara, nak kontak, masih ada adik-beradik yang hilang, tak dijumpai, hanyut dan sebagainya. Nak terputus hubungan tadi tu, ada orang yang datang bawa generator, khidmat dia apa? Meh cas handphone kat sini. Itu semua adalah orang-orang yang melihat masalah sebagai satu peluang, dan betapa berterima kasihnya orang yang dapat jasa tadi. Saya pun tak tahu nak cas kat mana, saya nak pergi kat mana-mana, jalan pun tersekat. Ya, ada orang datang bawa macam ni, bantu kami boleh uruskan urusan selebihnya. Walaupun bendanya kecil saja, yang dia bantu apa dia? Tolong cas handphone. Itu orang-orang yang mencari peluang dalam masalah. Sedangkan ada orang yang mencari masalah pula, ya, mengambil kesempatan membuat masalah daripada musibah pun ada juga. Tapi kita nak jadi yang mana? Kita nak jadi yang melihat gap-gap, kekurangan-kekurangan yang ada dalam masalah itu sebagai satu peluang untuk kita buat pahala. Tengok apa yang kurang, apa yang kita boleh offer, kan? Tak ada tinggi-tinggi lah kalau kita nak offer macam orang-orang banyak duit bagi 100,000, ya, syarikat-syarikat bagi 1 juta, bagi 25 juta. Itu cerita dia orang lah, apa yang dia orang boleh buat. Yang kita, apa kita boleh buat, kan? Dan dilakukan juga dengan berstrategi. Itu penting lah. Itu penting. Tiap-tiap kali datang musim banjir, mesti ada dibangkitkan isu agihan. Ya, bila dilakukan tak berstrategi, tak cantik lah. Ada sebahagian pusat penempatan sementara tunjuk gambar lambakan makanan. Satu hal juga, datang nak bersedekah tu bagus, tapi susun elok-elok dengan strategi. Datang longgok situ, jalan, datang longgok situ. Yang duduk di pusat penempatan tu baru ada 10 keluarga saja, bawa makanan untuk 200 orang. Praktikal? Tidak praktikal. Di satu tempat ada orang yang masih kekurangan makanan, kan? Jadi biar berstrategi, pastikan dulu apa yang kurang, kita tambah apa yang kurang. Sebenarnya perkara ni pun sepanjang tahun pun berlaku. Kita sembang dengan kawan-kawan kita, mudir tahfiz, pengurus rumah anak yatim dan sebagainya. Kadang-kadang orang nak bersedekah ni tak berstrategi. Tak berstrategi. Dia nak bagi apa yang dia nak bagi, bukan dia nak bagi apa yang orang perlu. Sepatutnya kita cari ruang bagi pada apa yang orang perlu. Maka keperluan tadi apabila terisi, itu gap, ruang kosong yang terisi tadi akan betul-betul dimanfaatkan oleh orang yang memerlukan tadi. Kita bagi orang benda yang dia tak perlu, kan? Akhirnya jadi lambakan, buang saja dan sebagainya, makan. Tangkap gambar di PPS. Ni siapa nak makan ni 200 pack nasi ni? Kami kat sini ada 10 keluarga je baru. Yang baru diselamatkan. Nasi bukan benda yang boleh disimpan lama-lama. Ya, akhirnya buang saja ke dalam tong. Sedang di satu tempat, mungkin ada yang kami putus makanan, duduk sangkut sebab rumah 2 tingkat, kami duduk sangkut kat tingkat 2, tenggelam tingkat 1, masih belum ada makan apa yang kami nak makan. Ada keadaan yang macam tu. Jadi cari, ya, perkara-perkara gap ataupun masalah-masalah atau ruang-ruang tadi untuk kita buat khidmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suka untuk saya petik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana kita pernah sebutkan juga sebelum ini, ya, sahabat-sahabat sebahagiannya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka menceritakan kecemburuan mereka terhadap sahabat mereka yang merupakan ahli ibadah. Cerita pada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang sahabat kami ni kuat ibadah, kami cemburu lah pasal kami tak sempat buat macam dia.
Dia kalau pergi bermusafir, sempat lagi baca Quran, sempat lagi menghabiskan zikrullah, sempat lagi dia solat duha kan, 8 rakaat buat solat duha. Maknanya ibadah dia Masya Allah, dengan zikirnya, dengan Qurannya, dengan solat sunatnya. Jadi adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kepada sahabat yang diceritakan oleh sahabat yang lain ni tadi kerana mereka cemburulah, kami tak sempat sangat nak buat ibadah, sibuk. Kawan ni sempat macam-macam buat ibadah. Nabi tidak langsung memuji lelaki yang ahli ibadah tadi. Bahkan Nabi bertanya kepada sahabat tadi, siapakah yang berkhidmat kepada dia dalam menguruskan barang-barang dia, yang loading barang dia ke rahilah. Apa rahilah? Kalau kita kereta lah, kenderaan tu, tunggangan dia tu. Yang angkat beg dia ke tunggangan tu siapa? Yang sediakan makan dia tu siapa? Nabi tanya. Yang waktu dia nak pergi bermusafir, yang tinggalkan uruskan barang-barang untuk keluarga dia tu siapa? Satu-satu soalan Nabi SAW tanya. Maka sahabat yang cerita ni tadi, mereka kata, yang itu part kami lah. Kami sibuk tak sempat nak buat ibadah sunat, baca Quran apa semua tadi tu, sebab sibuk khidmat. Kamilah yang angkat barang dia, kamilah yang sediakan makanan dia, sampai dia boleh aman-aman beribadah kerana orang lain uruskan khidmat dia. Maka adakah Nabi puji ibadah lelaki tadi? Tidak. Nabi SAW mengatakan, fakullukum khairun minhu. Ternyata kalian adalah lebih baik daripada lelaki tadi. Kamu semua yang khidmat ni tadi bagus lagi daripada lelaki tadi. Dia semayang bagus, dia baca Quran bagus. Sebab apa? Dia baca Quran, dia semayang, dia berzikir, dia dapat pahala daripada apa yang dia buat. Tapi pahala dia seorang je lah. Pahala dia seorang saja. Sedangkan kamu, apa yang kamu buat ni telah mempermudahkan urusan dan sistem seluruhnya. Sebab kamu angkat barang, perjalanan dapat dilanjutkan. Sebab kamu selesaikan makanan-makanan yang ada ditinggal untuk peninggalan kepada orang-orang yang di rumah, maka permusafiran ni jadi mudah. Fakullukum khairun minhu. Pegang hadis ni tuan-tuan. Maka kalian adalah lebih baik daripada mereka. Bukan maksudnya kita tinggalkan ibadah, tidak. Tapi di sana adanya kedudukan khidmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari apa-apa ruang, apa-apa peluang untuk kita khidmat kepada umat Nabi SAW. Yang ada duit, dengan duitnya diinfakkan. Yang ada kenderaan, dengan dibagi kenderaannya. Ada berlebih 13 biji kereta bawah garaj. Orang nak bawa sukarelawan, nak tolong cuci rumah orang-orang yang tenggelam, lumpur. Ada 500 sukarelawan yang sanggup bagi masa, tapi kami tak ada transport. Budak-budak you sekarang, kami boleh je pergi tolong cuci, tapi kami tak ada transport. Bila tanya, MPV ada 3 getui, nak bawa 500 orang. Kereta kita 13 biji duduk bawah garaj, tak ada apa-apa, bagi pakai khidmat. Saya tak sempat nak pergi, saya hantar kereta saya je pergi. Saya boleh dapat pahala ke? Boleh dapat pahala, macam kita pergi cuci. Itu khidmat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari apa-apa peluang kita boleh cari. Saya duit tak ada, kenderaan tak ada, apa tak ada, saya ada masa, tak ada buat apa, duduk rumah. Saya boleh bagi tenaga tolong cuci. Tapi peralatan lah, kena beli pula peralatannya. Water jetnya lagi nak pakai apa, macam-macam benda. Jadi sebenarnya setiap ruang, ada banyak ruang-ruang sebenarnya untuk kita. Bukan semata-mata duit saja. Duit, masa, tenaga, idea. Macam tadi kita tengok beberapa contoh yang telah kita berikan. Itu adalah bahagian daripada melihat peluang dalam masalah. Oh, ini peluang, aku dapat gembirakan berapa orang daripada umat Nabi SAW. Kalau dia sendiri nak cuci rumah dia seorang dengan isteri dia, jenuh. Ada anak-anak murid datang, tengok balik tok-tok guru, dia tanya balik jiran-jiran, tanya balik orang kampung, kan. Jadi itu adalah bahagian daripada silaturahim, dan juga khidmat kepada umat Nabi SAW yang sangat-sangat kita dituntut untuk melaksanakannya. Jadi ambillah, carilah apa-apa peluang dalam masalah yang kita lalui, dan al-ajru 'ala Allah,
pahalanya, ganjarannya itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dan kebiasaannya mungkin akan berlaku jugalah. Kita penat-penat tolong, kita penat-penat bantu, tapi tidak diberi penghargaan oleh orang-orang yang ada. Tak apalah, kita bukan mengharapkan penghargaan daripada makhluk. Sebab dalam berkhidmat kepada makhluk, kita berinteraksi dengan Allah. Maka yang kita harapkan ganjaran daripada Allah, bukan terima kasih daripada makhluk. Kalau tak dapat terima kasih pun tak apa. Kan tak dapat terima kasih pun tak apa. Tapi daripada satu sudut pandang pula, orang yang mendapat jasa, itu dikaitkan juga. Dah dapat jasa, ada orang lain buat baik, pandai-pandailah ucap terima kasih. Kan sebab dalam hadis disebutkan, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak pun bersyukur pada Allah. Cerita nak syukur pada Allah, sebut tak payah pun ucapan terima kasih. Dia yang dapat jasa tu, sisi sudut orang yang dapat jasa bantuan daripada orang lain, dia perlu melihat bahawa dia mengucapkan terima kasih, penghargaan kepada orang yang membantu. Manakala orang yang membantu pula tidak mengharapkan ucapan terima kasih itu daripada orang yang dibantu. Bahkan yang diharapkan adalah al-ajru minallah, pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun orang tak ucap terima kasih, bukan takat tak ucap terima kasih, layanan dia pula buruk pula pada kita, yang tu lagi besar pahala dia, insya-Allah. Lagi besar pahala. Kita bukan berurusan dengan mereka, kita berurusan dengan Allah. Kan? Tapi orang yang menerima jasa perlu ingat, man lam yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tak reti terima kasih dengan orang yang tolong, dia hakikatnya tidak pun bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita panggil boleh jadi kufur nikmat tu. Kufur nikmat, dia mengingkari nikmat yang dia dapat. Allah Ta'ala aturkan hantar dalam banyak-banyak orang dengan misi kemanusiaan, misi banjir. Orang tu terdetik nak pergi kampung dia, tolong orang, ada duit, yang ada bekalan, ada bantuan. Allah hantarkan terdetik hati dia tu nak pergi ke kampung orang tu. Dalam banyak-banyak kampung orang tu pun pergi ke rumah dia, tiba-tiba tak berterima kasih dia kepada orang yang bantu tadi tu. Hakikatnya dia kufur nikmat. Kan, mengingkari nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Allah bagi detik hati orang-orang tu nak tolong dia, kan. Itu dua sisi sudut pandang untuk mukadimah kita lah pada tengah hari ini. Tuan-tuan kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita baca sedikit beberapa hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana biasa tazkirah bulanan kita daripada kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Pada bab yang ke-42, babu man ala thalatha akhawatin, bab pada menyatakan orang yang menanggung 3 orang saudara perempuan. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. Daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah bagi seseorang yang memiliki 3 orang anak perempuan atau 3 orang saudara perempuan. Jadi bulan lepas kita dah tengok orang-orang yang tanggung anak, membesarkan anak perempuan bukan satu perkara yang mudah. Yang ini pula dalam hadis yang ini disebutkan yang menanggung adik-beradik, akhwat. Tidaklah bagi seseorang yang memiliki 3 orang anak perempuan ataupun 3 orang saudara perempuan, abang sulung, ataupun abang yang di atas-atas, ada adik-adik perempuan yang perlu ditanggung. Apakah penanggungan atau pengorbanan abang sulung tadi tu jadi sia-sia? Kadang-kadang lambat kahwinnya. Bila orang tanya, hang tak nak kahwin ke? Umur 35, dekat 40 dah umur, 38, 39. Aku adik perempuan ada 6 orang. Adik perempuan ada 6 orang. 5 bersekolah lagi. Mak ayah dah tak larat. Kerja sekarang ni, keluarga ditanggung oleh aku. Tak apalah, aku lewatkan sedikit kahwin aku
aku selesaikan dulu adik-adik perempuan. Jadi pengorbanan abang yang macam ni macam mana? Apa sabda Nabi SAW? Ya, tidaklah bagi seseorang yang ada 3 orang anak perempuan atau saudara perempuan, maksudnya adik-beradik, lalu dia memperlakukan mereka dengan baik, dijaga elok-elok, illa dakhalal jannah, melainkan masuk dia ke dalam syurga. Kepayahan itu dinilai oleh Allah SWT. Kesusahan, pengorbanan itu bukan benda yang sia-sia. Kan, bukan benda yang sia-sia. Kata ulama, didik anak ni, didik anak ataupun adik-adik, tambah kalau adik-beradik lah, dia ada sifat degil. Kan, orang yang mendidik ataupun orang yang di atas, dia akan perlu kesabaran ni dalam mendidik anak ataupun nak jaga adik-adik ni. Kata ulama, itu adalah seumpama naqshu alal hajar. Didik anak, didik adik, jaga adik ni macam mengukir, menempa di atas batu. Nak ukir atas batu ni tuan-tuan, payah lekat. Nak dipahat ke, nak diukir ke, nak bagi batu tu tanggal satu-satu, nak buat tulisan apa-apa, payah nak lekat. Kerjanya tu banyak, tapi lekatnya lama. Ukiran itu akan kekal lama lah, melainkan dihakis. Itu pun makan tahun lah. Kalau dah ada ukiran ataupun lekuk di batu tu, nak bagi hilang ukiran tu makan masa yang lama. Berbeza dengan nak didik orang yang sudah berumur. Dia adik-adik, anak-anak ni kecil kan, dia bawah kita. Beza dengan nak didik orang yang dah berumur. Contoh kita dalam organisasi lah, kat tempat kerja kita, ada senior yang atas lagi daripada kita, ya, daripada segi umur ke, daripada segi pangkat ke, orang-orang lama lah. Orang lama ni nak bentuk dia dengan budaya kerja baru lah, contoh. Budaya kerja baru itu tak semudah kita bentuk fresh grad ni. Orang yang baru masuk, nak dibentuk kerja dia macam mana, itu lebih mudah berbanding daripada orang yang dah sekian lama. Aku dah 30 tahun dah buat kerja ni, kau nak ajar aku lagi buat kerja ni? Susah, ya, lebih sukar. Begitulah perumpamaan yang disebutkan, didik anak, jaga adik, ya, train orang-orang yang baru-baru, yang fresh-fresh ni, adalah seumpama naqshu alal hajar. Susahlah nak ajar dia mula-mula tu, payah. Tapi lekatnya lama. Berbeza dengan yang dah senior-senior ni, diumpamakan naqshu alal ma', mengukir di atas air. Macam ukir atas air je. Senang kan? Senang. Tulis atas air senang lah, ataupun tulis atas pasir. Ambil ranting dah boleh ukir dah, dah boleh tulis dah. Tapi berapa lama dia kekal? Haram tak lekat. Kan? Tak lekat. Tulis sekejap, ombak lalu, habis. Ukir atas air lagi lah, langsung tak lekat. Kan, jadi perumpamaannya sebegitu. Sebab itu kepayahan itu tuan-tuan dinilai oleh Allah Ta'ala, sehingga dijanjikan syurga bagi orang-orang yang ini khidmat juga. Ini khidmat, kan, khidmat anak. Kita ni susah payah lah, dah jadi dewasa, dah jadi orang tua, cari kerja, gaji kita masuk tiap-tiap bulan, hujung bulan ni dekat-dekat nak masuk gaji dah. Hari masuk gaji tu senyum lebar, 3 angka, 4 angka, 5 angka masuk. Lepas tu apa yang dulu datang di fikiran? Yang datang di fikiran kita adalah komitmen. Komitmen tu sebenarnya untuk apa? Kereta, hantar anak pergi sekolah, hantar isteri pergi kerja, ya, rumah menyelesaikan, anak duduk satu bilik, anak lelaki satu bilik, anak perempuan satu bilik, dapurnya ada direnovate, nak buat masak, nak bagi makan pada ahli keluarga. Itu nak dibayar belaka tu. Klik. Gaji yang masuk 3 angka, 4 angka tadi, dah jadi 4 angka bertitik puluhan di tengah-tengah. Kan? 4 angka juga, tapi ada titik perpuluhan di tengah-tengah. Tinggallah RM15.24. Itu kenapa tu? Rasa payah tak payahnya aku bekerja saban bulan, daripada awal bulan sampai hujung bulan, dia bagi reward
gaji yang kita dapat daripada apa yang kita usahakan penat lelah, kemudian dikeluarkan ke mana? Ke ahli keluarga. Kan? Adakah sia-sia? Penat-penat kita bekerja tu, adakah sia-sia? Sekali-kali tidak sia-sia. Ya, bahkan itu dinilai dengan pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu luqmah, satu suapan yang diberikan oleh suami kepada isteri, itu diberikan pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal mujahid fi sabilillah, seumpama orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjihad juga tu, dia bersungguh. Sungguh pada mana? Pada khidmat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khidmat isteri, khidmat anak. Susahnya besarkan anak. Ya, tapi itulah ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentulah didik anak lelaki dan didik anak perempuan tu beza sikit lah kan. Didik anak perempuan ni kena berlembut sikit. Anak lelaki bolehlah buat style komando. Kan. Anak perempuan tak. Perempuan tu sendiri adalah kalau dia bengkok kan, kalau diluruskan dengan kekerasan, patah. Benda bengkok nak diluruskan dengan paksa, patah dia. Lembut sangat, tak diluruskan langsung, kekal bengkok dia. Itu masalah. Jadi kena pelan-pelan, dengan lembut diuruskan, dibetulkan. Dan anak-anak ni pula, terutama anak perempuan, dalam hadis sebut anak perempuan. Kenapa didik anak perempuan ni? Apabila kita bermujahadah di situ, apabila kita mendidik dan bagus didikannya, apakah yang akan berlaku kepada mereka? Mereka kelak dewasa jadi ibu. Ya? Sebab tu kalau kita tengok pun anak-anak kita bila kahwin, kita pun lah isteri kita kahwin dengan isteri kita. Kalau keluarganya dia jenis berbeza, ialah akan banyaklah perbezaan. Kita kahwin dengan isteri kita, mula-mula tu kita tengok cara masak dia. Dia masak macam mana? Dia masak ikut mak dia. Nasi goreng dia tu adalah nasi goreng mak dia. Dia tak ikut nasi goreng mak kita. Sebab apa? Anak perempuan tadi, didikan yang dia dapat, dia nanti akan jadi ibu. Dan ibu itu kalau baik didikannya, maka akan baiklah masyarakat. Dia jadi satu akar, dia jadi satu sumber kepada kebaikan masyarakat. Tapi kalau kita tengoklah keadaan masyarakat sekarang, remaja-remaja wanita, kita boleh bayang tak keadaan yang mereka berada sekarang di masa akan datang? Tengok budak-budak perempuan zaman sekarang lah. Kan, masak tak reti, kaki make up sahaja. Ya, lepas tu hidupnya dengan media sosial sahaja. Goreng telur tak reti, goreng telur. Goreng telur pun tak reti. Kan, semua main mengarah-ngarah saja. Tak apalah, dengan pakaiannya kita tengok duduk lepak sampai 2 pagi. Udah rupa orang lelaki lepak 2 pagi kedai mamak tengok bola boleh tahan lagi lah. Anak-anak dara pun duduk juga lepak sampai 2 pagi, hisap vape pula. Duduk, kita boleh bayang tak ini kalau dia jadi ibu, macam mana dia bentuk anak dia? Macam mana dia bentuk anak dia? Itu yang anak dia pun dia bagi hisap vape jugalah. Kan ada tengok berita dululah. Kan bapak baby lagi anak tu dia bagi hisap vape. Kita boleh fikir macam mana keadaan masa depan, di mana inilah orang-orang yang akan memimpin negara kita. Orang-orang yang akan melahirkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi bagi satu motivasi kepada kita. Jaga anak perempuan ni jenuh, tapi kalau elok-elok dijaga, dia jadi mak esok, mak yang baik yang akan memastikan terusnya lahirnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagus-bagus. Kerana didikan itu akan dicontohi oleh anak tadi. Dia akan jadi mak sebagaimana mak dia didik dia. Kan, dia akan jadi mak sebagaimana mak dia didik dia.
Bab yang ke-43, babu fadlun man ala ibnatahul mardudah. Bab pada menyatakan keutamaan orang yang menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Wa bihi ilahi qala hadatsana Abdullah bin Saleh qala hadatsani Musa ibn Ali an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqah ibn Ju'shum ala adulluka ala a'zamis sadaqah aw min a'zamis sadaqah qala bala ya Rasulullah qala ibnatuka mardudatan ilaika laisa laha kasibun ghairu. Daripada Musa ibn Ali, daripada bapanya, bahawasanya Nabi SAW telah bersabda kepada Suraqah bin Ju'shum, mahukah kamu aku tunjukkan atas sebesar-besar sedekah? Nak tak aku bagi tahu apa dia sebesar-besar sedekah? Au min a'zami sedekah, ataupun antara perkara yang mendapatkan pahala sebesar-besar sedekah. Maka dia menjawab, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Jadi bila ditanya ala atau alaisa, jawapannya bala. Itu sebagaimana yang kita dengar surah At-Tin kan, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala itu hakim yang maha bijaksana, di antara yang maha bijaksana daripada yang bijaksana. Jadi jawapan itu kita sahut, kita respon dengan pertanyaan itu, bala wa ana ala zalika minasy syahidin, kan? Sungguh, itu bala tu of course lah. Bala jawapan kepada alaisa ataupun ala. Jadi dalam hadis ini Nabi tanya Suraqah, ala adulluka, tidakkah mahu kamu aku tunjukkan? Jadi dia tak boleh jawab ya. Kalau dia jawab na'am, maksudnya ya, saya tak nak. Tapi jawapan bala adalah jawapan yang membawa maksud of course. Dah tentulah saya nak. Bahkan wahai Rasulullah, bahkan saya nak tahu. Maka Nabi SAW bersabda, anak perempuan kau yang dipulangkan kepada engkau, tidak ada yang memberikannya nafkah selain kau. Maksudnya antara sebesar-besar sedekah, pahalanya itu adalah menanggung anak perempuan yang dikembalikan. Apa maksud ibnatukal mardudah tu? Anak perempuan yang dikembalikan apa maksud? Kahwinkan anak tu kahwin, ada suami, suaminya ceraikan dia. Ataupun anak kita kahwin, menantu kita meninggal. Kan? Jadi anak perempuan tadi tu laisalaha kasbun kan? Laisalaha kasibun. Tak ada apa kita panggil, pendapatan. Anak kecil-kecil, tuan-tuan boleh bayang, kan? Kahwin, suami meninggal muda, aksiden dan sebagainya, contoh. Jadi anak kita patutnya sudah kita serah pada dia, atas suami dia lah tanggung. Tapi berlaku sesuatu, sama ada diceraikan ke ataupun dia meninggal ke, maka dikembalikan kepada ayahnya. Kita tadi barulah, maknanya sebagai ayah tadi dah lepas tanggungjawab pada suami dia, patah balik kan. Patah, kita baru nak merasalah anak dengan menantu kerja bagi duit ke ayah tadi. Tiba-tiba suami dia meninggal, patah balik dia dekat ayah tadi. Ayah tu tadi pun keluarkanlah semula perbelanjaan dia jaga balik. Bahkan bukan dia jaga anak dia saja, tapi dia jaga cucu dia sekali. Cucu ada 3 orang kecil-kecil. Maknya takkan nak disuruh paksa keluar bekerja. Jadi mungkin tak dapat nak tanggung ataupun nak tampung. Maka orang-orang yang sebegini, ayah tadi, secara khusus ayah lah, kalau dikembalikan kepada ayah dia tanggung. Itu kata Nabi SAW, min a'zamis sadaqah, antara yang paling besar pahala sedekahnya. Sebab apa? Takkan nak biar anak sendiri duduk merempat ke orang lain, duduk meminta kepada orang lain, cari bantuan pada orang lain, sedangkan ayah dia ataupun atuk sendirilah mampu untuk jaga atau bela anak tu tadi. Itu secara khusus. Secara umum ni adalah orang lain lah. Kita tengok situasi-situasi yang macam itu, kalau ada keadaan yang sebegitu. Yang baru ni pun saudara kita tu 8 beranak meninggal tu kan. 8 beranak tu, tapi ayah ni dia bolehlah tanggung kehidupan dia. Katalah berlaku ada kes sebaliknya, yang meninggal tu adalah ayah saja contoh, tinggal isteri dan 8 orang anak.
Jadi kes-kes macam tu orang lain tengok bagi bantuan, itu pun akan dianggap ataupun diberikan kepada kita adalah di antara pahala yang min a'zamis sadaqah, antara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak membantu pun cari prioriti lah, itu maksud tadi. Strategi kita. Ada orang yang dia susah sikit aja. Ada orang yang sederhana saja susahnya. Ada orang yang super susah. Kan dia dah lah susah. Kita tengok anak kecil-kecil, dia nak keluar bekerja, anak 4 orang masih kecil-kecil. Kata keluarlah kerja, badan okey lagi ni kan, suami dah tak ada pun keluarlah bekerja. Kita kata begitu, kamu boleh lagi. Dia kata anak saya ada 3 orang. 3 orang saya bubuh dekat pengasuh. Terpaksa tinggal kat pengasuh lah, nak pergi kerja. Takkan nak bawa anak kena marah dengan bos pula. Bawa anak pergi kerja, tinggal kat pengasuh. Seorang anak 400. Upah pengasuh kali 3, 1,200. Awak kerja kerani gaji berapa? 900. Logik ke untuk orang macam ni keluar bekerja? Tak logik. Maka dia perlu jaga anak dia, dia perlu besarkan anak dia. Kalau dia keluar bekerja pun lebih rugi daripada dia jaga anak dia. Maka orang macam ni, ini yang kita perlu cari dan dibantu. Dia bantu, dia tak mampu. Saya nak keluar kerja tak boleh. Kan? Jadi ada keadaan orang-orang macam ni yang sangat-sangat perlu kita cari. Terutamanya dalam musibah-musibah banjir ni lah kan. Ada orang yang tenggelam saja. Hartanya dia pun ada kerja, makan gaji, ada dia boleh pulihkan sendiri ekonomi rumah dia banjir. Yang ini bolehlah kita bantu, kan? Tapi tidaklah sebanyak kita bantu orang yang contohnya habis hanyut terus satu rumah. Kan? Habis hanyut terus satu rumah, duit baki dalam akaun simpanan pun tak ada. Ada orang-orang yang sebegitu. Maka prioritinya orang-orang beginilah yang patut kita berikan bantuan lebih berbanding daripada kadang-kadang orang yang memang sudah ada kerja, makan gaji, bolehlah dia slow-slow lah bina balik kehidupan dia. Sebab musibah ni kena semua orang, bukan tengok kasta kan. Orang yang makan gaji je yang kena banjir, yang susah tak kena. Tak, semua kena. Orang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin, orang yang rumah sewa, orang yang rumah beli, orang yang ada tanah sendiri, orang yang kampung, orang yang bandar, semua kena saja musibah itu. Tinggal macam mana kita lah yang kalau tidak terkena musibah tu, bagaimana kita melihat kepada orang-orang yang khidmat kita kepada orang-orang yang terkena musibah tadi. Carilah keutamaan tadi. Tengok diberi keutamaan. Sebab itulah saya pun kadang-kadang kasihan juga dekat sahabat-sahabat kita yang kerja di lembaga zakat. Kan netizen ni duk bash saja lembaga zakat. Apalah tak buat kerja, susah mana nak agih macam-macam. Kalau mereka tahu kepayahan orang-orang yang kerja di lembaga zakat ni untuk lihat prioriti-prioriti tu supaya tidak tersalah bagi. Kan? Orang kata bab kutip senang aja, kutip duit orang, bab nak agih susah. Tuan-tuan kalau duduk di dalam itu, tuan-tuan akan faham sendiri macam mana. Kita nak telitikan prioriti tadi. Orang ni ada bekerja ke, ada pendapatan dia ke. Orang yang ini susah sungguh macam tadi, ibu tunggal tadi yang kehilangan suami dan tak ada pendapatan lain yang nak masuk. Bukan kita datang kita boleh terus tengok orang ni macam ni. Kan? Belum masuk yang scam lembaga zakat lagi. Yang scam lembaga zakat pun ada. Kan, khabar hidup susah apa semua. Rupa-rupanya dia dah ada rumah dah tempat lain. Berlakon jadi orang susah. Ini berlaku tuan-tuan dalam masyarakat. Jadi bukan mudah. Kerjanya bukan mudah. Kita sama-sama bantu. Jangan cari macam tadilah. Dia satu masalah. Nak sekarang pun lembaga zakat dah riliskan macam geng asnaf lah. Kita bantu. Kalau kita tahu di tempat kita, kampung kita ada orang-orang yang macam ni, yang keadaannya terlalu susah, kita sampaikan maklumat tu. Tolong sampaikan kepada lembaga zakat. Kadang-kadang memang kesian. Dia orang nak keluar sendiri pergi ke lembaga zakat, duit teksi, duit Grab pun tak ada. Kan? Jadi kita yang ada dan kita tahu kedudukan, kita kenal orang tu, orang kampung kita dan sebagainya, salurkan maklumat tu. Lembaga zakat sangat mengalu-alukan maklumat-maklumat itu untuk sampai kepada mereka. Bahkan orang yang ada bayar zakat secara berkala dan sebagainya, dia adalah requirement, boleh tanya lembaga zakat lah, kita boleh minta balik agihan semula.
Refer lah dengan lembaga zakat masing-masing tempat kita bayar zakat. Boleh tak lah, saya ni layak tak buat agihan semula? Saya nak minta sikit berapa persen yang saya boleh daripada apa zakat yang saya bayar tu untuk saya agih sendiri. Sebab orang kampung saya ni, saya tahu ada orang susah yang kalau dapat pun sikit-sikit je lah. Saya nak bantu dia, saya nak bagi sendiri dengan tangan saya. Kita boleh apply balik pada lembaga zakat untuk minta kita nak agih sendiri zakat yang kita bayar. Boleh buat. Kan? Jadi itu sebenarnya peluang. Semua tu peluang-peluang yang ada di samping, sebab zakat ni yang wajib lah kan. Kalau yang kita sedekah, kita hadiah itu memang lebihan daripada harta kita yang memang kita nak sedekah. Dia panggil sedekah sunat. Kalau zakat ni yang wajib lah. Ya, yang wajib. Sikit lagi. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Haywah ibn Shuraih qala hadatsana Baqiyatu an Bahirin an Khalid anil Miqdam ibn Ma'dikar annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Daripada Al-Miqdam ibnu Ma'dikar, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang yang kau beri makan kepada dirimu, maka bagimu satu sedekah. Jadi kita yang pertama sekali adalah berusaha untuk sara hidup sendiri. Tak kira lah kerjanya apa, kerja pejabat ke, kerja upah harian ke. Ya, sahabat Nabi SAW tu pelbagai. Ya, ada yang berjuang di medan perang, ya, ada yang duduk di bidang ilmu sampaikan hadis. Ya, ada yang ambil upah kerja harian. Contohnya adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali adalah antara sahabat yang bukan orang senang pun. Ada yang berniaga, yang berniaga banyak duit lah, macam Sayyidina Osman. Sayyidina Osman sekali infak pun 100 ekor unta. 100 ekor unta dengan barang dagangan di atas dia. Tuan-tuan boleh bayang kalau convert duit kita sekarang, sekali infak Sayyidina Osman untuk perang Tabuk tu 100 ekor unta kali 10,000, 1 juta tuan-tuan. Tu harga unta saja 1 juta. Harga barang-barang lagi di atas 100 ekor unta tu, itu infak Sayyidina Osman. Itu level-level dia lah. Kan? Level orang-orang kaya banyak duit, dia tak pakai duit cash ni, dia cek aja, tulis kerap, kan, jumlah awak isi sendiri. Jumlah isi sendiri tu. Pasal apa? Pasal tak luak pun, awak tulis berapa pun tak luak pun dalam akaun saya. Itu cara orang kaya dengan cara orang kaya. Cara orang susah macam mana? Dulu ketika mana Nabi SAW kempen untuk infak perang tu, ada yang datang bawa 2 biji kurma, ada orang bawa segantang gandum, bawa secupak gandum. Itu pun diperli dia orang munafik. Lalu bawa 2-3 biji kurma. Allah Ta'ala tak berhajat lah dengan 3 biji kurma. 3 biji kurma apa benda. Orang banjir sedekah 50 sen. 50 sen sedekah ke orang banjir, apa benda. Itu perangai apa tu? Perangai munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang orang kaya ni bawa dengan unta ke, dengan apa ke, serah pada Rasulullah. Orang munafik duduk tepi-tepi jalan, nak menunjuk lah tu, belagak banyak duit. Dia tayang-tayang harta lah tu, nak kabur dia banyak infak. Yang bagi 5 kupang pun kena kutuk, yang bagi 1 juta pun kena kutuk. Itu perangai apa? Perangai munafik di zaman Nabi SAW. Dia sendiri apa khidmat dia pada umat Rasulullah? Tak ada apa, melainkan bising aja lebih. Kan, banyak cakap sahaja. Jadi kita pada hari ni jangan perlekehkan sedikit pun daripada apa khidmat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Sikit ke banyak ke tak penting, sebab dia apa yang dia buat itu adalah antara interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ni tadi yang Nabi sebut dalam hadis ini tadi adalah kamu bersusah payah kerja sara hidup. Ni kita nak buat makan kita sendiri ni, sebelum cerita makan infak orang lain apa semua, yang makan kita sendirilah kita kerja tadi. Kan? Maka bagimu satu sedekah, pahala sedekah tuan-tuan. Sedekah kerja dapat duit, suap makan sendiri. Berusaha tu. Subhanallah. Kan? Barang yang kau beri makan kepada anakmu, maka bagimu satu sedekah. Ada isteri, ada anak, suap makan ke anak, pastikan yang halal. Bagi pada anak-anak hasil kederat kita usaha.
dapat pahala sedekah. Barang yang kau beri makan isterimu, maka bagimu satu sedekah. Tanggung anak dara orang, kita dah dapatkan manfaat, dapat teman hidup sama-sama dengan dia, kita bekerja penat-penat, salur kepada isteri kita, dapat pahala sedekah. Dan barang yang kau beri makan pembantumu, ada pekerja, kan kita bagi duit tadi tu tak sia-sia. Bukan kita makan seorang aja, orang ni tolong kita buat kerja, selesaikan urusan kita, dibagi gaji pada pekerja itu pun dapat pahala sedekah. Wujudkan peluang-peluang pekerjaan. Orang-orang yang jadi bos-bos kan, wujudkan peluang pekerjaan, sebenarnya dapat banyak pahala. Kalau ada 300 orang staff bawah dia yang dia tanggung makan tu, berapa besar pahala dia kan. Dan barang yang kau beri makan pembantumu, maka bagimu satu sedekah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Beberapa hadis yang kita dapat ambil manfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita sentiasa, ya, dan diberikan kesabaran ketabahan pada mereka yang diberikan ujian, ya. Mudah-mudahan diangkat darjat mereka, dengan kesabaran mereka diberikan pahala yang berlipat ganda, ya. Dan juga sebenarnya ujian ini, musibah ini adalah ujian untuk kita semua juga, ya. Bukan bagi orang yang kena musibah saja. Yang tidak kena banjir ni pun tengoklah apa khidmat yang kita boleh buat. Kalau adanya rasa ketidakpedulian, maka sebenarnya kita sedang diuji dengan ujian yang besar juga, ya, iaitu tidak memandang keperluan pada umat Rasulullah SAW itu sebagai keperluan kita. Takut-takut nanti Nabi SAW tak kenal kita, kan. Jadi cubalah cari ruang-ruang khidmat kepada umat Nabi SAW, dan kita doakan agar dipermudahkan segala urusan, baik diri kita dan juga sahabat-sahabat kita, ahli khidmat dan juga orang-orang yang dikhidmati. Mudah-mudahan kita dihimpunkan bersama junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.